Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam kelas pendidikan Islam untuk tahun 4. Baiklah, pada hari ini Ustaz akan mengajar bidang adab yang bertajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Mari kita lihat buku teks ini bersama-sama. Baiklah, mari kita lihat juga apakah pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Dalil: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Tak ada jiran. Jawab. Baiklah, kita teruskan. Okey. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu hak jiran. Okey. Dari segi perbuatan, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Dan yang ketujuh, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Manakala hak jiran dari segi percakapan pula. Yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Dan yang ketiga, menjaga pertuturan. Manakala dari segi emosi pula, berprasangka baik dengan jiran. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Baiklah, tadi Ustaz telah menerangkan antara hak-hak jiran. Kita teruskan dengan muka surat seterusnya, iaitu muka surat 176. Mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana Rasulullah hidup berjiran? Ialah yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Kedua, peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Seterusnya, menghargai jiran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Inilah antara cara-cara yang ditunjukkan Rasulullah kepada kita dalam kehidupan berjiran. Baiklah, ke surat yang seterusnya 177, kepentingan adab berjiran. Okey, kita lihat dari segi individu. Mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Manakala dari segi masyarakat pula, kerja yang berat menjadi ringan. Hidup damai dan harmoni. Gejala negatif dapat dibanteras dan memupuk silaturahim. Manakala segi negara pula, negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Yang kedua, ekonomi negara bertambah baik. Mari kita lihat tazkirah. Jiran cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Jiran, orang yang mendiami rumah di sekeliling kita, berbuat baik dengan jiran mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Baiklah, berbalik semula kepada soalan kita tadi. Soalan kita berbunyi, apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Boleh tak kita hidup kalau kita bersendirian di dalam hutan? Boleh hidup tetapi sukar. Contohnya kalau kita sakit, kita nak minta bantuan, susah. Sebab itulah kita perlu hidup dalam suatu komuniti. Hidup dalam suatu komuniti ataupun hidup berjiran. Baiklah, Ustaz Asa, sampai di sini saja penerangan Ustaz. Ustaz sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.